اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita, mengurniakan kita dengan berbagai-bagai nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan adanya iman dan Islam, kehidupan kita di dunia ini semuanya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, daripada kita tidur, bangun tidur, semua rutin kehidupan kita boleh bertekar menjadi pahala kepada kita. Tidak ada satu pun kehidupan orang beriman, orang yang beriman menjadi sia-sia. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh pelik urusan orang beriman ni. Segala perbuatan dia, segala apa urusan dia, semuanya baik. Jadi itulah apa yang kita sedang bincang melalui kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, supaya bagaimana semua pekerjaan kita, rutin kehidupan kita menjadi sebagai ibadat. Seperti mana yang telah kita bincang sebelum ini, bangun tidur baca doa, nak tidur baca doa, dan seterusnya. Hari ini insya-Allah berkaitan dengan zikir ketika kita memakai pakaian. Jadi orang beriman ni untung. Dia duduk dalam masjid pun dikira ibadat, duduk dalam pasar pun kira ibadat, duduk atas katil pun kira ibadat, duduk atas sejadah pun kira ibadat. Tapi syaratnya kena mengaji bagaimanakah semua perkara itu menjadi ibadat untuk kita. Jadi sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan adab tidur, adab nak tidur, kemudian adab bangun tidur. Jadi insya-Allah sama-sama kita dapat amalkan, dan kita telah berusaha untuk amalkan. Semoga tidur kita yang mana mengambil masa sehari 6 jam, 8 jam daripada kehidupan kita tu tidak menjadi sia-sia, bahkan menjadi ibadat kepada kita. Jadi hari ni tajuk dia berkaitan dengan memakai pakaian. Muka surat 43. Zikir ketika memakai pakaian.
Jadi setelah kita bangun daripada tidur, perkara pertama yang kita buat adalah pakai baju lah. Jadi musannif rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala susun ikut kita punya aktiviti harian. Kata musannif rahimahullah, wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa bi ulumin fid darain amin. Zikir ketika memakai pakaian. Disunatkan untuk membaca bismillah. Itu. Demikian juga pada setiap pekerjaan. Ia kuncinya, setiap benda kita nak buat kena baca bismillah. Pak pahala. Pakai baju. Paling common lah. Kalau kita tak hafal pun doa yang akan disebutkan ni pun, paling tidak kita baca bismillah. Pakai tangan kanan. Pakai belah kanan. Nak pakai apa pun belah kanan. Baju besar ke, baju kecil ke, seluar besar ke, seluar kecil ke, slipper ke, pakai belah kanan baca bismillah. Tanggal belah kiri. Tak kira lah seluar kecil ke, seluar besar ke, baju kecil ke, baju besar ke. Tanggal belah kiri dulu, biar belah kanan langlas sekali. Jadi disunatkan, sunat dapat pahala. Pakai serban, pakai kain pelikat, semua bismillah. Paling tidak bismillah. Afdal tambah sikit bismillahirrahmanirrahim. Lebih afdal lagi kita baca doa yang akan disebutkan. Jadi paling tidak pun kalau kita tak ada apa, kita pegang. Aku nak buat apa pun, nak start enjin kereta, bismillah. Start enjin motor, bismillah. Nak buka pintu rumah, bismillah. Nak masak, nak ibu-ibu kat belakang. Nak masak, nak kacau gulai ke, kalau peluk kacau lagi kacau banyak lah. Kacau tu baca bismillah. Nak masak nasi, bismillah. Basuh nasi, basuh beras, bismillah. Hidang ayak, bismillah. Semua bismillah. Allahu akbar. Berkat bismillah dengan nama Allah. Mana kita buat kerja kita tu, masak nasi, hidang ayak, bancuh ayak dengan nama Allah. Allahu akbar. Tak ada bangsa lain yang mana buat kerja dengan nama Tuhan dia. Bangsa lain mana tak buat. Aku nak minum ayak ke, nak bantu. Kita alhamdulillah orang Islam buat kerja apa pun dengan nama Tuhan dia, dengan nama Allah. Insya-Allah daripada berkat makan minum tu, pakaian tu jadi berkat untuk kita. Membantu kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak kita makan makanan, kita masak bismillah, insya-Allah anak tu lembut hati. Berkat makan makanan yang sikit pun cukup. Baju yang kita pakai tu insya-Allah baju tu bukan sekadar menutup aurat kita, tapi boleh menghalang kita daripada buat dosa dan sebagainya. Allahu akbar. Jadi disunatkan untuk membaca bismillah. Demikian juga pada setiap pekerjaan. Hadis ke-45. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama Abu Sa'id Al-Khudri asalnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam كان إذا لبس ثوبا سماه قميصا أو رداء أو عمامة فيقول اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. Doa yang Nabi sendiri baca ketika memakai pakaian. Artinya, sesungguhnya apabila Nabi SAW memakai pakaian seperti gamis, jubah ke, selempang, serban dan sebagainya, pakaianlah, seluar dan sebagainya, baginda mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ya Allah, artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikannya, kebaikan baju ni, dan kebaikan yang dibawanya. Nya tu maksudnya baju tu. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya. Keburukan baju dan pakaian tu, dan keburukan yang dibawanya. Maksudnya keburukan yang dibawa oleh pakaian tu. Jadi ini doa Nabi SAW, maksud sarung baju ke, seluar ke, apa-apa pakaian lah. Tak kira lah, kamis ke, selempang ke, serban ke, asal ke pakai baju, pakai pakaian, Nabi baca doa ni. Yang berarti minta Allah Ta'ala beri kita kebaikan baju tu. Mungkin daripada baju tu, mungkin kita pakai baju elok, biar kita rasa tawadu, rasa boleh
buat ibadat yang elok, ataupun jauhkan daripada keburukan baju tu. Mungkin daripada baju yang kita pakai tu, na'udzubillah, timbul sifat takabur, sombong, rasa hebat daripada orang lain. Baju aku cantik, baju tu aku orang. Jadi minta jauh daripada segala keburukan baju tu dan keburukan yang dibawa oleh baju tu. Jadi insya-Allah sekali dengan saya, sama-sama kita baca dan hafal insya-Allah. Amalkan baju yang kita pakai ni. Pakai baju ni, pakai sepanjang pakai dapat ibadat, dapat pahala. Allahu akbar. Satu saat pun kehidupan orang beriman tidak sia-sia. Kalau tidak, kita dengan orang yang orang yang tidak beriman sama lah, dia pun pakai baju, kita pun pakai baju. Sama. Dia pakai baju sekadar tutup badan, kita pun pakai sekadar tutup badan, tapi tak ada pahala. Jadi kalau kita pakai baju paling kurang tak baca bismillah, baca doa ni, Allah Ta'ala akan beri pahala di atas pemakaian baju tersebut. InsyaAllah ikut saya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Itu doa yang pertama. InsyaAllah doa yang kedua. Hadis ke-46. Telah pula kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu akbar. Artinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang memakai pakaian, pakai baju, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pahala pun dapat, dosa pun terampun. Pakai baju ya, pun dosa terampun. Kalau bangsa lain nak kena pi hari Ahad pi hari Ahad tapi mengaku dekat padri, mengaku dosa banyak duit, barulah dosa terampun. Kita tak. Allahu akbar, indahnya Islam. Pakai baju ya, baca doa, terampun dosa. Dosa kecil lah, dosa lalai, dosa apa, dosa besar-besar tu kita tahulah kena taubat, bunuh orang, arak apa semua tu kena taubat. Ni tak. Kita pun banyak dosa, saat-saat buat dosa, lupa, lalai, buruk sangka, apa sikit tu, semua yang terampun dengan pakai baju, baca doa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa pakai baju, baca doa ni, Allah Ta'ala akan ampun dosanya yang telah lalu. Ya Allah. InsyaAllah ikut saya sekali doa ni, doa kedua pula. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi. Dia semua ada harakat elok. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sampai situ doa tu. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang kasani telah memakaikan aku hadha thawba, pakaian ini, baju ke apa ke semualah, wa razaqanihi, dan menjadikannya sebagai rezeki untuk aku, dan memberikan aku rezeki baju ni. Allah Ta'ala yang bagi. Min ghairi haulin minni, tanpa daya upaya dan kekuatan dariku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, maksudnya Allah Ta'ala bagi aku baju ni semata-mata dengan kasih sayang, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada daya kekuatan aku. Jadi kita mengaku ni, baju yang Allah Ta'ala bagi ni semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang saya baca awal tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa, kami telah turunkan kepada kamu pakaian.
Maksud dia bahan-bahan yang mana terhasil daripada pakaian, kapas dan sebagainya. Semua tu cipta. Kita yang reka campur ya. Tapi yang cipta bahan asas dia tu Allah. Yuwari sawatikum warisha. Pakaian yang mana akan menutup aurat kamu, warisha, dan menjadi perhiasan untuk kamu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian paling baik adalah pakaian taqwa. Jadi pakaian adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi kita baca doa ni, kita mengaku pakaian yang ada kat tubuh badan aku ni pun bukan aku punya, bukan aku yang cari, bukan sebab aku kaya, tapi kerana semata-mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang kedua. Banyak doa. Jadi baca pakai baju tu duduk sat dulu. Baca doa. Ni doa yang kedua. Doa yang ketiga, zikir ketika memakai pakaian baru, kasut baru dan yang lain-lain. Sekarang ni lebih fokus pada pakaian baru. Yang tadi pun baca juga, yang belum kita baca juga. Disunatkan ketika memakainya untuk membaca seperti bab sebelumnya. Pakaian baru pun sunat juga kita pakai baca yang sebelum ni. Alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka itu. Dan ditambah dengan doa yang baru. Doa yang ketiga, iaitu kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawba sammahu bismihi imamatan aw qamisan aw ridaan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru seperti serban, gamis atau selempang, baginda membaca Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Doa untuk memakai pakaian yang baru. Artinya, ya Allah, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, anta kasawtanihi, engkau memberikan aku pakaian ini, ataupun engkau memakaikan aku pakaian ini. As'aluka khairahu, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan untuk apa yang dibuat. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan untuk apa ia dibuat. Jadi minta kebaikan pakaian tu dan minta dijauhkan daripada segala keburukan yang bersangkut paut dengan apa? Pakaian tu. Jadi di samping menutup aurat, insya-Allah baju ni, pakaian kita pakai ni menjadi penyelamat untuk kita. Kadang-kadang kita pakai serban ke apa, tiba berkat serban kita aku ada benda jatuh tak kena kepala, ataupun kita pakai seluar elok, oleh kerana seluar yang kita pakai elok tu mungkin kita jatuh, lutut kita tak terkoyak dan sebagainya. Jadi minta daripada pakaian tu kita timbul perasaan penghabaan, tawaduk, jauh daripada sifat riak, sombong dan sebagainya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud Sulaiman bin Ayyash As-Sajistani, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi dan Abu Abdul Rahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i di dalam sunan mereka. Yang Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ke-48. Kami meriwayatkan dalam sunan At-Tirmidzi daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man labisa thawban jadida faqala alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati thumma amada ila ath-thawb alladhi akhlaq fatasaddaqa bihi kana fi hifzillah wa fi kana fillahi azza wa jalla wa fi satrillahi hayyan wa mayta. Artinya, sesiapa yang memakai pakaian baru kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, maka dia akan sentiasa berada dalam perlindungan Allah dan di bawah pengawasan Allah
dan di balik tabir Allah sama ada hidup ataupun mati. Orang yang pakai baju baru kemudian baca doa ni, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati, maka dia akan berada dalam pemeliharaan Allah, di balik tabir Allah dan dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang hidup ketika dia hidup ataupun dia mati. Dia pakai baju baru, kemudian baju yang lama tu fatasaddaqa bihi, mengambil pakaian yang lama dan dia menyedekahkan baju yang lama. Dia pakai baju baru, dia baca doa ni, kemudian baju yang lama dia sedekah dengan baju yang lama bagi ke orang, maka dia berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati. Jadi dua lah dia punya pahalanya. Ada dua benda dia buat, baca doa dan sedekahkan baju yang lama, dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekali dengan saya, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi kasani, yang telah memberiku pakaian, ma uwari bihi aurati, yang dengannya aku menutup auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku berhias ketika aku hidup. Dengan baju ni aku tutup aurat, dan dengan baju ini juga aku berhias ketika aku hidup. Kemudian mengambil pakaian yang lama disedekahkan, maka dia akan berada di bawah perlindungan penguasaan dan di bawah tabir Allah Subhanahu wa taala, baik ketika hidup ataupun mati. Jadi 4 doa. 5 doa pakai baju. Paling kurang baca bismillah. Ingat alhamdulillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Yang pertama. Yang kedua, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wa la quwwah. Yang ketiga, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Yang keempat, iaitu yang ni, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. InsyaAllah kita dapat sama amalkan. Tak kita pakai baju, pakai baju singlet, baju kecil ke, bismillah, alhamdulillah. Lepas tu pakai jubah pula, banyak doa dia baca. Banyak kali baca doa, alhamdulillah. Itulah zikir yang paling afdal. Kita baca doa ataupun zikir yang sabit daripada Nabi SAW mengikut keadaannya. Itulah zikir-zikir yang paling afdal, di samping zikir yang lain. Subhanallah, alhamdulillah. Bab ke-6, mendoakan orang yang memakai pakaian baru. Tadi ni kita pakai baju baru, sekarang ni kita tengok kawan kita pakai baju baru, ada doa juga. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anhu, dia berkata, utiya Rasulullah, bukan atiya tu, utiya bidhammah. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisatun sauda, qala man tarawna naksuha hadhihi al-khamisah. فسكت القوم فقال ائتوني بأم خالد، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah sehelai pakaian jubah daripada sutera berwarna hitam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah menurut pendapat kamu yang kita beri pakaian ini? Semuanya diam sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggilkan Ummu Khalid. Dah buat main baju tu, baju sutera, takkan Nabi nak pakai.
Jadi Nabi kata, panggilkan Ummu Khalid. Maka aku pun didatangkan di hadapan Nabi SAW dan baginda memakaikan jubah tersebut dengan tangan baginda sendiri dan bersabda, pakailah hingga rosak, pakailah hingga rosak, 2 kali berturut-turut. Jadi Nabi kata, abli wa akhlaqi, abli wa akhlaqi. Nabi kata, pakailah hingga rosak, pakailah. Nabi doa maksud dia, kamu pakailah baju ni sehingga rosak. Maksud dia dalam keadaan kamu sihat, dipanjangkan umur, baju ni pun kekal bersama kamu, pakailah hingga rosak dah. Kamu pakai baju ni sampai sampai habis tempoh dah lah, sampai rosak. 2 kali berturut-turut Nabi kata, akhlaqi, abli wa akhlaqi, pakailah baju ini, abli wa akhlaqi, sehingga rosak. Nabi minta dia diberi kenikmatan untuk pakai baju tu. Maksud dia, semoga Allah Ta'ala curahkan nikmat kepada dia. Sebab pakai baju satu nikmat. Jadi biar dia pakai baju tu selama-lama, sehingga baju tu rosak. Bermaksud Nabi beritahu supaya dia dikurniakan nikmat. Pakai baju, diberi nikmat oleh Allah sepanjang masa. Jadi kita pun boleh juga. Bila orang nampak orang pakai baju, kita kata insya-Allah pakai baju ni, insya-Allah sampai rosak pakai. Kita pun kalau kita bagi baju kat orang, insya-Allah pakai baju ni sampai rosak. Kita pun seronok. Kita pun seronok kalau kita bagi baju kat orang, tengok lepas 5 tahun dia dah pakai lagi. Alhamdulillah, seronok. Kita tengok, kepi aku bagi waktu dulu orang pakai lagi no. Allah Akbar, seronok aku tengok pakai ni. Jadi maksud dia sihat, elok sejahtera. Macam tu kita. Jadi bila kita tengok orang pakai baju baru, kita kata insya-Allah, kita kata abli wa akhlaqi, pakailah sampai rosak, sampai lusuh. Sampai lusuh. Hadis ke-50. Kami riwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar radhiyallahu anhu thawban faqala ajadidun hadha am ghasil, faqala bal ghasil, faqala ilbas jadida wa 'ish hamida wa mut shahida. Ni doa dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat melihat Umar radhiyallahu anhu memakai pakaian. Nabi nampak dia pakai baju, nampak lain sikit. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, baju baru atau habis cuci? Baju yang kau pakai ni nampak lain ni, baju baru ke baju cuci? Baju basuh bagi kemas, sedekah elok apa semua. Dia menjawab, habis dicuci. Dan baju bukan baju baru, baju cuci basuh elok, jadi nampak macam baru, lebih kurang macam tu. Jadi Nabi SAW bersabda, ilbas jadida, pakailah pakaian baru. Maksud dia, insya-Allah pakai baju baru. Wa 'ish hamida, hiduplah dengan mulia. Wa mut syahida, dan matilah dalam keadaan syahid. Jadi Nabi doa supaya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pakai baju baru, hidup dalam keadaan mulia dan mati syahid. Jadi beliau pun mati dibunuh oleh Yahudi. Bab 7. Cara memakai pakaian dan kasut serta membukanya. Allahu Akbar. Kita diajar oleh ulama kita. Orang kata kita ni duk mengaji bab fiqh, orang dah pergi ke bulan dah. Macam-macam lah. Jadi kita orang Islam, sekecil-kecil perkara dalam kehidupan kita semua tidak sia-sia. Pakai baju, pakai seluar, pakai kasut pun ada dibincang dalam kitab. Cara memakai pakaian dan kasut serta cara nak buka kasut. Disunatkan dalam memakai pakaian, sama kasut, seluar dan sebagainya, untuk memulakan dengan sebelah kanan dari kedua lubang pakaian dan seluar. Jadi secara umumnya pakai apa pun mula belah kanan. Yang ada lubang, mana masih ada lubang tangan ni ke belah kanan dulu. Seluar ada belah kanan belah kiri, pakai belah kanan dulu. Kasut pun pakai belah kanan, sunat. Jadi kita pakai macam tu, insya-Allah kita latih. Kita yang ibu-ibu, makcik-makcik, ayah bila nak pakaikan baju pada anak tu, kita latih dari kecil tu dia pakai belah kanan. Dia tak rugi apa pun pakai juga baju. Tapi syaitan memang dia orang bagi kita pakai baju belah kanan. Kadang terbiasa pakai belah kiri. Dan ni kita biasakan pakai belah kanan.
Nak bagi pakai pampers anak tu, kalau jenis sarung kan, jenis sarung tu, ataupun jenis klip tu, pakai klip belah kanan dulu. Ajak. Dia kecil, jadi dia akan biasa. Dia akan terbiasa di belah kanan. Bila dia pakai sarung belah kiri ya, dia rasa lain macam. Jadi dia kena biasakan. Macam kita lah, makan belah kanan dengan makan tangan belah kiri. Suap belah kiri pun masuk juga mulut, suap belah kanan pun masuk juga. Tapi kalau duk biasa makan belah kanan, nak makan belah kiri, rasa lain macam. Macam kita latih pula. Pakai baju, pakai seluar belah kanan. Bila latih-latih, insya-Allah paling tidak pun ulama kata nak bagi lekat kat kita latih dalam masa 40 hari. 40 hari kita latih. InsyaAllah lepas tu benda tu lekat kat kita. Kita latih. Pakai apa pun belah kanan. Tersalah pakai, tanggai balik. Pakai belah kiri, buka balik seluar. Pakai belah kanan, latih sikit. InsyaAllah lepas 40 hari dia akan lekat. Jadi mula pakai belah kanan. Kita latih anak-anak kita, yang kecil kita boleh tegur. Abang, buka balik pakai belah kanan. Pakai belah kanan. Sementara membukanya dimulakan dengan sebelah kiri. Kalau nak buka belah kiri. Buka seluar kecil besar semua lah, baju kecil besar semua. Buka belah kiri. Biar biasa. Kalau terbuka belah kanan, pakai balik, buka belah kiri. Kemudian sebelah kanan. Lepas tu baru belah kanan. Demikian juga apabila memakai celak, nak pakai celak, nak make up orang perempuan, nak pipi belah mana, nak buh belah kanan dulu. Semua belah kanan dulu. Benda yang baik buat belah kanan dulu. Bersiwak, bergigi belah kanan dulu. Bergigi, tunjuk belah kanan dulu. Kalau bersiwak pun belah kanan dulu. Tunjuk belah kanan dulu, biar belah kanan bersih dulu. Lepas tu baru belah kiri. Memotong kuku, potong kuku pun belah kanan dulu. Mula jari telunjuk ni, habis ibu jari. Mula jari tunjuk kanan, habis ibu jari kanan. Mula kanan. Sini, laki sini. Sunnahnya. Ada dua cara lah. Cara yang ni, yang senang kita ingat lah. Mula telunjuk kanan, habis ibu jari kanan. Kaki, mula anak jari kecil yang hujung kali tu belah kanan, habis anak jari yang kecil yang hujung sekali, mula macam tu. Kalau kaki, mula sini pula. Mula kanan dulu. Mencukur misai. Cukur misai, potong misai, belah kanan dulu. Pergi kedai rambut, abang ada potong belah kanan dulu. Mana nak trim tu, memang ada. Kalau sagi tak beda pula dak. Awal-awal nak potong tu, nak potong tu, abang ada tung. Letak gunting tu, mula letak gunting mana? Belah kanan dulu. Biar belah kanan semak dulu. Bukan kata biar selesai belah kanan dulu, lagi tak beda pula dak. Mana mula-mula tu belah kanan dulu. Mencabut bulu ketiak pun belah kanan dulu. Jadi asalnya memang disunatkan bulu ketiak ni dicabut, tapi ya Allah lah, yang tak biasa tu jangan cabut lagi, meraung. Tapi asalnya macam tu. Asalnya tu sunat dicabut bulu ketiak. Kalau boleh afdal, bagus, baik, terbaik. Cabut. Misai sunat dicukur. Panggil Allahumma salli Muhammad. Bulu ketiak bukan cukur boleh jugalah. Tapi asal tu sunat. Kalau orang tanya mana baik, baiknya kalau boleh cabut. Cabut. Lah ni ada alat dah tu kan. Macam pelekat tu, tarik, Allahu akbar. Memang kalau yang tak biasa, tapi kalau jadi biasa dah, insya-Allah dia mudah untuk dia. Jenam awak tu teriak dah cabut ketiak mengalir air mata ni. Allahu akbar. Mencabut bulu ketiak, tapi cabut belah kanan dulu. Mencukur rambut. Cukur rambut. Nak potong rambut belah kanan dulu. Allah akbar, indahnya Islam. Ajak semua. Kita ikut ni, kita belajar ni ikut, semua dapat pahala. Mengucap salam dalam solat, bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kanan tu, belah kanan dulu. Keluar dari bilik kecil. Keluar baju maksud dia keluar daripada tandas. Keluar kaki kanan. Benar yang elok. Masuk masjid, kemudian wudu. Kita nak ambil wudu, mula belah kanan dulu. Benar yang ada dua anggota lah. Muka tak lah, muka telinga tak. Yang belah kanan sunatnya tangan dan kaki. Muka dengan telinga sunat serentak. Ambil ayam, buh ke atas ni serentak. Bukan kata tempel sebelah kanan tu ataupun setengah tu, dah faham?
buh sebelah kanan dulu. Tak. Telinga dengan muka disunatkan serentak. Telinga pun sama juga. Ambil serentak. Yang sunatnya tangan dan kaki saja. Kita mulakan kanan. Mandi pun sunat jurus belakang kanan dulu. Jurus kaki kan ikutlah nak mandi mana dulu, kaki dulu ke, pinggang dulu ke, bau dulu ke, kepala dulu ke. Tapi nak jurus kena ayat first tu belah kanan dulu. Allah dapat pahala dan belayar dapat pahala. Oh ya Allah, rugi orang yang tak mengaji rugi. Jadi siapa nak kejayaan dunia akhirat kena mengaji. Jadi jurus kaki kanan dulu atau belah pinggang, mandi jenis ada jenis mandi kat pinggang dulu. Jurus belah pinggang dulu. Lepas tu nak jurus perut ke apa ke terpulanglah, tapi mula ke kanan. Okey. Makan pun memang kena guna tangan ke kanan. Kalau guna tangan tu insya-Allah lah guna tangan kanan tu. Tapi kalau kita guna garpu berpisau waktu tu kadang-kadang tersalah. Kita guna pisau ukut daging apa semua boleh makan daging, kita potong stick tu kita makan dengan pisau tak ada masalah apa. Cuma kena makan tangan kanan. Tapi kadang-kadang kita guna pisau belah kanan, garpu tu tunjuk ter makan belah kiri. Jadi kalau kita potong dulu, kita pegang tu, kita potong dulu, tu tukar tangan, pegang garpu belah kanan baru makan. Tapi kalau orang kidai tak apalah, orang kidai macam saya memang pegang pisau belah kiri pun senang nak makan. Pegang garpu belah kanan, potong makan. Jadi tapi seloknya potong belah kanan, makan belah kanan. Kita pegang aja. Stick tu dengan daging tu cucuk dengan garpu, potong siap-siap. Tukar tangan, bawa garpu kat tangan kanan, makan. Tapi kadang tersalah, kita bukan kata orang tu nak makan tangan kiri, kadang dia tersalah, dia biasa potong tu dia makan terus. Kemudian berjabat tangan, nak bersalaman pun tangan kanan. Mengusap Hajar Aswad, nak cium Hajar Aswad apa semua nak mengusap guna tangan kanan. Kemudian menerima sesuatu daripada orang lain dan menyerahkannya pun belah kanan. Orang tua dulu kita dah ajak, mak ayah kita dah ajak, nak bagi apa kat orang belah kanan, bagi kalau pukul tangan apa hang dia bagi kat orang tangan kiri. Nak bagi kat orang apa pun tangan kanan. Nak ambil pun tangan kanan, kecuali terdesak kot dua tangan kita pegang. Allahu Akbar. Dengan tangan tunggu dia. Sekarang orang tu minta maaf lah. Bagi tangan kiri. Alhamdulillah. Orang Melayu kita bagus. Kalau terpaksa sangat bagi tangan kiri kot tangan kanan ada kotor ke apa, ni minta maaf lah, saya ambil tangan kiri tu. Bagus. Adab yang bagus. Minta maaf lah, saya bagi tangan kiri tangan kotor. Tak apa. Dia kalut. Jadi asalnya bagi tangan kanan, ambil pun tangan kanan, kecuali terdesak. Jadi budaya kita bagus. Kita minta maaf, saya bagi tangan kanan ataupun saya ambil saya ambil tangan kiri, bagi tangan kiri. Jadi itu semua tu benar-benar yang sepatutnya kita guna tangan kanan ataupun kita kena lebihkan ke kanan. Semua itu dilakukan dengan mendahului sebelah kanan. Semua tu kita buat belah kanan dan kebalikannya dengan sebelah kiri, dan sebaliknya benda yang lain yang kotor-kotor semua belah kiri. Nak basuh, nak mencebok, nak basuh air kecil, air besar, tangan kiri. Nak kutip sampah dalam longkang, tangan kiri. Nak buang hingui, tangan kiri. Nak buang tak hidung, orang kata senang. Guna tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya Allah, ya Tuhan, betul pisalan orang pula. Tangan kiri. Benda-benda kotor semua tangan kiri. Dapat pahala. Jadi itu secara umumnya. Dalilnya apa? Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi sya'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi." Ini dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya. Yu'jibuhu tayammun maksudnya Nabi suka. Yu'jibuhu, Nabi sangat suka mengkanankan, kita tukarlah, mengkanankan, menggunakan belah kanan dalam semua urusannya. Dalam membersihkan diri, mandi, wuduk dan sebagainya, berjalan, pakai kasut ni, tarajulih pakai berjalan. Dan dalam berjalan pun Nabi mulakan kanan.
Kita kena kiri kanan terbalik. Patut kanan kiri, kanan kiri. Jadi kita pakai kasut, nak langkah mana dulu? Langkah kanan dulu. Tu orang kata langkah kanan. Masuk langkah kanan. Orang kalau kita tengah makan, tiba kawan masuk. Allah langkah kanan masuk. Orang tak tahan langkah kiri. Langkah mana kanan tu benda yang baik. Jadi nak jalan pun kanan dulu. Wa tana'ulihi, dan pakai kasut pun belah kanan dulu. Jadi insya-Allah saya pergi keluar masjid lagi, kaki kiri, sarung kasut kanan. Bab pahala. Kalau dah beramal dah, alhamdulillah. Mungkin berusaha kita terlupa ke, paling tidak seumur hidup kita beramal sekali. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumna li tuhurihi wa ta'amihi, wa kanat al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Tangan sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan diri dan makan. Siti Aisyah radhiyallahu anha beritahu, suami adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan untuk makan dan membersihkan diri, sementara tangan kiri baginda untuk bilik kecil, untuk tandas dan membersihkan kotoran. Belah kiri semua masuk tandas, masuk pasar Ustaz, masuk pasar belah kiri. Masuk tempat-tempat yang tak elok semua belah kiri. Kemudian hadis nombor 3, kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Al-Baihaqi daripada Hafsah radhiyallahu anha, pun isteri Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu yasarahu lima siwa dhalik. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum dan memakai pakaian, sedangkan tangan kiri baginda gunakan untuk selain itu. Lain daripada tu, Nabi SAW guna tangan kiri. Kami juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Apabila kamu memakai pakaian atau berwudu, maka mulakanlah dengan tangan kanan. Jadi semua ni adalah dalil kata kita disunatkan menggunakan tangan kanan, ataupun kita lebihkan kanan waktu melakukan sebarang aktiviti yang baik. Hadis ini dinilai hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, iaitu Ibnu Majah dan Abu Bakar Al-Baihaqi. Dalam kajian ini terdapat banyak hadis, wallahu a'lam. Jadi dalam kajian ni, dalam permasalahan kata sunat guna belah kanan ni, banyak hadis. Itu antara hadis yang dinakalkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian zikir ketika menanggal pakaian. Tadi kita pakai baju, lah ni kita nak tanggai baju, nak tidur ke, nak pergi tandas ke apa, nak tanggai baju pun ada doa dia. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa 'urati bani Adam an yaqula ar-rajulu al-muslimu idza arada an yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illahu." Pendek ya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Artinya tabir ataupun pelindung, kalau kita pelindung antara penglihatan jin dan aurat anak Adam adalah ketika seseorang Muslim hendak menanggalkan pakaiannya, ia mengucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi bila kita baca doa ni, jin takkan nampak aurat kita. Tu kadang-kadang kita tanggai baju ikut dan dalam bilik ke apa, wallahu alam, ada jin ternampak aurat kita, ada berkenan pula. Tu yang ada gangguan tu. Ada gangguan. Kadang-kadang orang perempuan dah, kadang-kadang dalam bilik kadang pakai ikut dan sebagainya. Jadi tu ada jin jantan terlintas. Allahu akbar. Sangkut. Benda berlaku. Benda apa? Berlaku dalam masyarakat. Jin jantan dia ikut dia. Sangkut dengan dia. Sebab apa? Dia akan wallahu alam akan terpandang aurat dia.
berkenan kat dia. Ataupun jin betina berkenan kat manusia. Ada juga berlaku dalam masyarakat kita, jin betina ligan dia, kacau dah. Sebab apa? Teman-teman lepas dah kahwin lagi dia kacau. Sebab apa? Kata orang perempuan tu, manusia perempuan tu ambil power dia, kekasih dia. Benda berlaku. Jadi supaya benda tu tak berlaku, kata Nabi SAW, perlindungan di antara penglihatan jin dan aurat Bani Adam waktu dia tangan kalau maju ialah kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Jadi automatik dia pun tak nampak. Lah ni kita tak nampak dia. Bila kita baca doa ni tangan baju, dia pun mana Pak Long tadi nampak ni macam masuk bilik. Tengok bila pakai baju halimunan. Kita pula halimunan dengan dia. Dia pun terbalik. Dia tak nampak aurat kita. Dia tak nampak aurat kita. Sebab apa? Kadang benda berlaku. Jadi insya-Allah kita pesan kat anak dara kita, kat anak tuna kita semua lah, yang muda ni, jin kadang dia nampak dia berkenan. Jadi bila nak tanggal baju ke, nak tukar baju ke, baca doa ni insya-Allah akan terpelihara daripada gangguan jin. Jadi kadang-kadang kita tak jaga adab ni menyebabkan kita diganggu. Kita buang tulang dalam tong sampah lah, ataupun kita tuala wanita kita buang tong sampah lah, ataupun tak cuci air eloknya, ataupun kita corak air panas dalam singki ke, benda-benda tu menyebabkan gangguan jin. Sebab tempat-tempat mereka, kita kadang air panas itu turuh dalam tandas, tak boleh juga. Tempat tandas tu tempat mereka, kadang terkena air panas dia, malam ni jenuh meraung, kita manusia ni dapat diganggu olehnya. Jadi insya-Allah kita ikut salah sekali baca dan kita amalkan. Bila tangan baju ya kita baca doa ni. Tak kira lah tangan baju kecil ke, baju besar ke, tulang kecil tulang besar, kita baca doa ni. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Sekali lagi. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. InsyaAllah kita baca doa ketika keluar rumah. Kami meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, namanya Hindun, bahawa Nabi SAW apabila hendak keluar rumah mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Jadi Nabi SAW bila nak keluar rumah, Nabi baca doa ni, Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Maksudnya aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada aku tersesat atau aku disesatkan. Au azilla au uzalla, atau aku berbuat dosa atau orang lain membuat aku berdosa. Au azlima au uzlama, atau menganiaya orang lain atau teranaya, aku dianiaya. Dan aku berbuat bodoh ataupun aku diperbodohkan oleh orang lain. Jadi kita minta doa nak keluar tu, minta jauh kita sesat ataupun kita disesatkan oleh orang, ataupun kita berlaku zalim, ataupun orang berlaku zalim atas kita, atau kita berlaku jahil, bodoh, ataupun kita diperbodohkan oleh orang lain. Jadi doa ni yang saya duk baca awal-awal ceramah tu, doa ni lah, supaya kita selamat daripada dizalimi, diperbodohkan, ataupun kita sendiri berlaku bodoh ataupun berlaku zalim dan berlaku dosa. Seperti inilah lafaz dalam riwayat Abu Daud, an adilla au udalla au azilla au uzalla. Dalam riwayat At-Tirmidzi dijumpai lafaz a'udzu bika an nazilla. Maksud dia menggunakan perkataan ramai, plural, ramai. Dalam hadis ni an-nazilla, azilla seorang. Dalam riwayat Tirmidzi jumpa a'udzu bika an nazilla. Boleh juga. Au nadilla au wa nazlima wa najhala. Lafaz tersebut dalam bentuk plural jamak boleh.
Sementara itu dalam riwayat Abu Daud disebut ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu ila as-sama' faqala Allahumma inni a'udzubika. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Abu Daud ditambahan sikit. Nabi keluar rumah tu, Nabi baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika tu sambil tengok ke langit. Sambil tengok ke langit. Kita keluar rumah, tengok langit, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Tambahan sikit. Jadi sunat ibadah itu. Kita baca doa ni sambil kita pandang ke langit. Kalau tak boleh hafal tak apa. Tak mesti hafal, kita ambil handset kita tak amak ataupun kita cari dalam Google tu, cari tulis doa keluar rumah. Ada. Kita baca sambil tengok langit. InsyaAllah amal lama-lama kita boleh hafal. Sedangkan dalam riwayat lain disebut kana idza kharaja min baitih. Perkataan ini sebagaimana telah kami nukulkan. Jadi ada riwayat kata Nabi keluar je Nabi baca doa ni. Ada yang kata Nabi keluar sambil tengok ke langit. Jadi dua-dua boleh. Kadang-kadang kita nak baca doa ni tak sempat tengok ke langit sambil pakai kasut pun tak apa. Kalut-kalut baca doa. Ataupun ada masa ada ruang sikit, sambil baca sambil tengok ke langit, tu jalan pergi. Jadi doa ni insya-Allah supaya kita selamat. Terutama zaman-zaman akhir zaman ni dengan Covid ni, dengan macam-macam perancangan dan sebagainya. Jadi kita baca doa ni insya-Allah Allah pada hari kita sampai kita balik ke rumah. Satu hadis lagi. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan lain-lainnya daripada Anas radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanahha 'anhu syaitan." Siapa yang berkata ketika keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, syaitan maka akan dikatakan kepadanya engkau telah dicukupkan, engkau telah dilindungi dan engkau telah diberi hidayat. Syaitan pun lalu menghilangkan darinya. Syaitan pun lari daripada dia. Siapa yang baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, waktu keluar rumah tengah nak motor baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka malaikat akan doa untuk dia, kamu telah dicukupkan dan kamu telah dipelihara dan kamu telah diberi hidayah. Dengar tiga doa ni, syaitan pula lari. Syaitan tahu macam mana aku nak hasut dia. Dia telah didoakan supaya dicukupkan, diberi hidayat dan dilindungi. InsyaAllah sama-sama kita amalkan doa ni. Ikut saya sekali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Saya tengah nafas ya. Bismillah tawakkal, tiga perenggan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Benar yang biasa bismillah kita hafal dah. La tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Keluar rumah baca ni. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hasan. Sementara itu Abu Daud dalam riwayatnya menambah fayaqulu li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Syaitan tersebut berkata kepada syaitan yang lain. Syaitan lain kata kat dia yang lari tu, bagaimanakah pendapatmu tentang seseorang yang telah diberi hidayah, dicukupkan dan dilindungi? Syaitan sembang sama mereka, nak buat apa dah, orang tu dah nak baca doa, dia telah dilindungi, telah dicukupkan dan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ganggu, lari. Syaitan lari. Dan Allah Taala pelihara kita daripada segala macam penyakit dan sebagainya. Jadi kita pertama zaman-zaman wabak ni, kita keluar rumah baca doa ni, insya-Allah segala benda kita tak nampak, benda varisum kita tak nampak. Jadi kesan doa ni kita tak nampak, Allah Taala akan pelihara kita. Kami meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari rumahnya mengucapkan bismillah at-tuklanu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Hampir sama ya, cuma tengah tu tukar sikit. At-tuklanu 'ala Allah. Bismillah sama. Yang tadi tawakkaltu 'ala Allah, yakni at-tuklanu 'ala Allah. Erti lebih sama lah. Aku tawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah.
Jadi sama-sama nak apa yang ni pun boleh, yang tadi pun boleh. Kalau ada biasa yang tadi, hafalkan yang tadi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi alhamdulillah malam ni banyak doa yang kita hafal. Dan sama-sama insya-Allah kita dapat amalkan dan sebarkan supaya benda yang berharga ni bukan kita seorang yang dapat amalkan. Ahli keluarga kita, anak-anak kita pun kita ajak supaya mereka pun dapat hasil, dapat habuan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang baliklah. Doa apa? Doa pakai baju. Paling kurang bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Lepas tu doa pakai baju baru, baju yang lama kita sedekah, kita baca alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi awrati wa atajammalu bihi fi hayati. Kemudian nak pakai apa pun, nak buat benda baik apa pun, semua kita mula belah kanan. Semua belah kanan. Niat ikut sunnah dapat apa? Pahala. Kemudian yang terakhir doa menanggal apa? Pakaian. Doa menanggal apa? Pakaian. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita mengaji niat nak amal. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Cuma yang panjang tu kalau boleh amal lagi elok. Cuma kena baris tu payah sikit sebutlah. Saya baca sekali insya-Allah semua ikut yang panjang tu. Semua ikut sekali saya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Ada niat untuk amalkan dan kita sebarkan insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.